Ya Miza, kerajaan tidak akan tergesa-gesa dalam membuat keputusan untuk mengenakan sekatan harga maksimum barangan kepada peniaga. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nathalinggi, pelbagai pertimbangan perlu diambil kira selain mencari punca sebenar peniaga terpaksa menaikkan harga barangan. Jelasnya, sesi libat urus kini giat dijalankan kementerian bersama dengan pihak industri dan persatuan peniaga bagi mencari penyelesaian kepada isu tersebut. Kita tak nak buat tak agak-agak tergesa-gesa ataupun terlalu drastik untuk mengenakan sekatan harga maksima. Kerana kalau kita tak kawal di harga, kalau ayam di farm gate, kos operasi kita tak bantu, maka peniaga terpaksa jual mahal sebab mereka membeli daripada pemborong, pemborong beli daripada peternak mahal. Sebab itu kami tak sebarang seperti mana disarankan, digesahkan, didesakkan dalam media dan sebagainya. Mengapa tidak buat enforcement? Mengapa tidak buat sekatan harga? Kita tak buat sebab kita tahu keluhan daripada peniaga-peniaga kecil ini. Kalau kita buat begitu sahaja, tidak secara dengan ada solusi yang menyeluruh, lebih holistik, membantu dalam erti mengurangkan kos operasi mereka. Jadi memanglah peniaga-peniaga ini teraniaya. Tambahnya, setelah mencapai kata sepakat, pihaknya akan meletakkan had harga maksimum di setiap peringkat rangkaian perbekalan barang, seterusnya mengelakkan isu kenaikan harga barangan daripada berlaku. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bagan, Lim Guan Eng. Fasa pertama program pembasmian miskin tega dijangka dilaksana mulai Mac tahun depan. Menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed, ia melibatkan 50 lokaliti miskin tega di seluruh negara yang akan dikenal pasti mulai Disember ini. Usaha basmi miskin tegar akan diterajui bersama oleh EPU dan ICU serta dilaksanakan secara berfasa. Datuk Yang Pertua, cadangan jadual melaksanakan fasa pertama adalah seperti berikut. Pertengahan bulan Disember 2021, senarai kira-kira 50 lokaliti seluruh negara akan dikenal pasti oleh ICU. Penghujung tahun ini 2021, senarai lokaliti akan diverifikasi dengan kerjasama kerajaan negeri. Pada Januari depan, program dan strategi akan dirangka berdasarkan keperluan mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Strategi dan program pembasmian kemiskinan tega fasa pertama dijangka dibentang kepada Jemaah Menteri pada Februari. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Tanjung Malim Chah Likang, Datuk Seri Mustafa turut memaklumkan pelaksanaan program menggunakan pendekatan keseluruhan negara akan dipantau setiap 3 bulan sekali. Ia bagi memastikan langkah intervensi segera diambil jika pencapaiannya kurang memuaskan. Berdasarkan rekod Kementerian Pendidikan, purata trend kehadiran murid ke sekolah bagi tempoh 3 Oktober hingga 29 November 2021 adalah melebihi 85%. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Seri Dr. Razi Majidin, ia menunjukkan pembukaan semula sekolah secara umumnya diterima baik oleh ibu bapa dan murid. Jelasnya, ia juga membolehkan guru mengenal pasti tahap penguasaan murid dan melaksanakan intervensi bersesuaian. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM sentiasa memantau keadaan semasa pengoperasian sekolah secara bersemuka yang bermula pada 3 Oktober 2021. Berdasarkan rekod sehingga 29 November 2021, semua sekolah rendah dan sekolah menengah bawah KPM di negeri yang berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN telah beroperasi sepenuhnya. Jumlah sekolah yang beroperasi ialah 8,166 buah sekolah, melibatkan 6,091 sekolah rendah dan 2,075 sekolah menengah. Manakala jumlah murid yang terlibat adalah seramai 4,251,221 orang, iaitu 2,517,233 orang murid sekolah rendah dan 1,733,988 orang murid sekolah menengah. Tambahnya, ia juga melibatkan murid berkeperluan khas MBK, murid kelas program pendidikan khas integrasi
PPKI dan murid prasekolah dengan jumlah keseluruhan 49,563 orang. Bagi sekolah menengah pula melibatkan murid kelas peperiksaan, MBK dan murid kelas PPKI dengan 84,497 murid. Secara keseluruhan, bilangan sekolah yang sedang beroperasi adalah 10,060 sekolah melibatkan 4,385,281 murid. Datuk Dr. Razi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM berdepan kesukaran mengawal kandungan siaran menerusi platform penstreaman dalam talian over the top OTT yang berpangkalan di luar negara termasuk Netflix. Menurut Menterinya Tan Sri Anwar Musa, ini kerana perundangan sedia ada hanya boleh dikuatkuasa terhadap platform berdaftar dan dilesenkan di Malaysia sahaja. Kalau sekiranya ada sesuatu yang kita merasakan sangat tidak wajar untuk ditayangkan dalam negara kita, MCMC perlu membuat engagement dengan pihak yang berkenaan di luar negara dan boleh membuat permohonan kepada mereka untuk perkara itu dilihat ataupun dikaji. Dan itu saja yang boleh kita lakukan, tetapi force of law tidak dapat dikuatkuasakan bagi platform yang beroperasi daripada luar negara. Tan Sri Anwar berkata ketika ini tumpuan terarah kepada usaha melaksana program advokasi bagi memastikan wujud kematangan dalam pemilihan rancangan atau program yang mahu ditonton dalam platform penstreaman dalam talian. Di Malaysia, beberapa langkah pengawalan diambil Netflix, antaranya menyediakan khidmat pemantauan ibu bapa bagi membolehkan mereka mengawal selia penggunaan platform tersebut oleh anak-anak. Ia termasuk menyekat kandungan dalam kategori remaja dan dewasa menggunakan kata kunci ditetapkan. Setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan dari Dewan Rakyat. Perkembangan lanjut mengenai sidang Dewan Rakyat ini kami akan bawakan kepada anda dalam berita Parlimen pada pukul 10.30 malam ini. Dan sidang Dewan Rakyat kini berhenti rehat seketika dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang nanti untuk sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 di peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Kementerian Sumber Manusia. Kita kembali semula bersama rakan setugas Miza di studio. Silakan Miza.